Terima kasih Pengerusi. Saya ingin mula dengan soalan bahawa baru-baru saja kita dapat laporan dari akhbar di luar negeri bahawa SP Setia dan Sandabi tengah cuba untuk membuat satu bidding untuk membeli satu hartanah Battersea Power Station di London, yang kita juga sedar bahawa projek ini mempunyai nilai yang begitu tinggi, sekurang-kurangnya 5.5 bilion pound. Dan saya ingin tahu apakah strategi GLC seperti ini, SP Setia dan Sandabi, untuk pergi membeli hartanah di luar negeri dan sehingga kita sanggup outbid tycoon dari Russia, Roman Abramovich, dan juga kita ingin tahu sama ada EPF atau KWSP terlibat dalam kes-kes seperti ini. Dan seterusnya juga dalam keadaan yang sama kita dapati Khazanah Nasional juga sekarang banyak invest telah cuba membeli hartanah-hartanah dari luar negara selain daripada Parkway Healthcare. Baru saja kita dapati dalam laporan ada usaha untuk buat bidding memberi Algis Global Limited. Sungguh pun juga ada penafian, tapi saya ingin dapat penjelasan kenapa ini ini adalah apakah strategi Khazanah dengan menjual banyak stake-stake yang ada di dalam negeri dan membeli hartanah-hartanah untuk drama kota. Ini masuk tak yang nama kota? Tak masuk kan? Untuk membeli hartanah-hartanah dari luar negeri. Dan kita tahu sebenarnya yang Khazanah dibentuk bukan untuk tujuan mendapatkan hartanah dan juga buat keuntungan, tetapi untuk memulihkan projek-projek yang apa tu, ini bukan masuk, yang tak ada masuk lah, yang lemah dan dipulihkan. So berkaitan dengan ini juga saya ingin dapatkan perhatian dan penjelasan dari Menteri. Baru-baru saja pada Februari 26, 2012 satu laporan polis telah dibuat dan juga satu kes dalam mahkamah tengah berbicara. Seorang nama Encik Tan Teng Heng telah mendakwa bahawa isterinya yang telah bercerai, Shin Lien, seorang remiser, telah membeli saham dari atas nama James Shing. James Shing adalah adik kepada Andrew Shing Den Tau, iaitu salah seorang pengarah dalam Khazanah Nasional. Dalam dakwaan ini menyatakan di antara 2007 hingga 2011, iaitu tempoh Andrew Shing sebagai pengarah dalam Khazanah, saham-saham yang berkaitan dengan Khazanah seperti TNB, tak masuk yang yalah, kita ingin dapat penjelasan dari itu mengenai pada tempoh ketika ini tak sesuai. Bukan, saya ingin dapat tahu sebab soalannya ialah sungguh pun dakwaan ini berlaku. Khazanah telah menyatakan dalam pengurusannya dia tidak memerlukan ahli keluarga kepada pengarah untuk declare interest, dan no disclosure required bila ahli-ahli keluarga membeli saham dalam Khazanah. Itulah sebab saya rasa ini sesuatu yang perlu dijelaskan. Bukan isu kebijaksanaan membeli saham-saham ini atau siasatan, tapi
Adakah Hazana tidak perlukan disclosure dari ahli-ahli keluarga pengarahnya bila bersangkut dengan kepentingan dalam pengurusan syarikat ini? So dengan itu saya ucapkan terima kasih. Yang mewakili tangan. Terima kasih Tuan-Tuan. Ini konform ada dalam soal subsidi. Tadi batu rakan saya Sri Gading macam out sikit lah. Apa pula? Oh, subsidi juga. Terima kasih Datuk Petua. Saya sebetulnya bimbang juga dengan kedudukan negara kita yang selalu mengamalkan subsidi. Apabila tidak ada subsidi, bermakna mungkin rakyat negara ini akan tidak ada hala tuju dia, dan sehingga ada sebilangan kecil rakyat kita macam dia tidak mau melakukan apa-apa sebab bagi dia kerajaan menyediakan subsidi. Apa subsidi? Tidak ada. Subsidi minyak petrol ada, minyak diesel ada, minyak tanah ada, minyak makan ada. Kalau ada minyak dari langit pun mungkin kerajaan mau subsidi minyak dari langit, tetapi tidak ada. Tetapi pokoknya cerita soal minyak, kalau ada orang minyak pun mungkin boleh disubsidi juga. Ini masalah. Ini baru minyak. Persoalannya, Masalah ni. sampai mana sasaran kita untuk memberi subsidi ini? Ini masalah. Betul-betulkah yang memerlukan subsidi minyak ini sampai ke sasarannya? Ataupun minyak ini sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand? Jadi ini merupakan satu beban yang paling berat. Kerajaan berniat baik, tetapi rupa-rupanya niat baik itu tidak dapat diterima pakai sebab pelaksanaan dia tidak mengikut kaedah-kaedah yang kita perlukan. Jadi akhirnya kita membazir macam macam mencurah air di daun keladi. Orang tidak akan berterima kasih. Jadi ini subsidi baru minyak. Saya tidak tahu subsidi pertanian pun ada, baja ada, semua bibit ada, benih ada, semua ada. Racun pun disubsidi. Sampai ada orang banyak bunuh diri makan racun sebab racun percuma. Ini masalah. Tapi peningkatan industri pertanian kita masih di tahap yang rendah juga. Tadi belum ni. Jadi tidak tahu hasil dia macam mana. Ini keuangan. Seharusnya kalau kita membelanja berbilion-bilion ini timbalan Menteri Keuangan, pulangan dia terjamin. Kalau saya merancang apa saya belanja, kalau saya belanja 10 bilion, saya mau in return 15 bilion. Ini tidak ada. Saya tidak tahu di kementerian ini konon banyak pakar, tapi pakar apa? Mungkin pakar yang takau kah, pakar yang tak ada boleh membantu. Saya cukup Datuk Pengurusi, saya cukup bingung dan keliru dengan apa yang telah kita terjemahkan sehingga kepada akhir ini. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita lihat boleh ada impak yang besar untuk memberi harapan masa depan yang lebih cemerlang kepada rakyat negara ini dengan subsidi yang berbilion-bilion ini. Tetapi sasaran yang sebenarnya tidak dapat kita ketahui. Sebab petrol contohnya, orang yang jutawan pun boleh mengisi petrol dengan subsidi. Seharusnya kalau serikat-serikat sudah besar dengan kereta mewah, tidak perlulah ada subsidi. Tetapi tidak kawalan, tidak ada garis panduan dia. Sebab itu dulu saya telah mencadangkan, daripada kita membajir untuk memberi subsidi minyak yang dicairkan oleh mana-mana pihak, lebih baik kita bagi cash flow kepada kepada mereka-mereka yang tidak bernasib baik ini dan perlukan bantuan untuk mendapat subsidi daripada kerajaan. Saya bimbang nanti masa-masa akan datang kalau subsidi diteruskan, negara kita akan menjadi
pura-poranda dan menjadi apa ini muflis pada satu ketika nanti. Jadi Datuk Pertua, itu sahaja. Saya harap Kementerian boleh berpikir lagi soal-soal subsidi pada masa akan datang. Sekian dan terima kasih. Padang Serai.